Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 10 Disember 2020. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Tadbir dengan cara terbaik, jangan kecewakan harapan tinggi rakyat. Sepuluh jabatan PDRN gembleng tenaga tangani penyeludupan di sempadan negara. Sebagai Sultan yang sering membuat teguran secara lantang, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah pelantikan Menteri Besar Perak sebanyak 3 kali sejak pilihan raya umum ke-14 bukan sejarah yang perlu dibanggakan, tetapi merupakan cerminan kegagalan kepimpinan ahli politik untuk mendapatkan jaminan sokongan padu secara konsisten. Titah baginda, kegagalan itu menyebabkan ahli politik tidak boleh menumpukan fikiran dan tenaga untuk mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Rakyat jelata, terutama dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19, jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu kekuatan. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi, janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud. Tanggungjawab dan amanah tidak harus sama sekali dipandang ringan atau diringankan. Baginda bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Sultan Nazrin turut mengingatkan ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih supaya bertanggungjawab membantu rakyat, termasuk menyedia pelbagai keperluan sosial dan meningkatkan taraf ekonomi. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih rakyat kerana rakyat mempercayai anda. Rakyat meletakkan harapan bahawa anda akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal mereka, membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan, membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka, serta membantu memenuhi sebanyak mungkin keperluan sosial mereka. Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Sarani berikrar untuk memperbaiki sebarang kelemahan dalam hubungan UMNO, PAS dan Bersatu yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional PN di Perak. Tegas beliau, PN Perak akan bersatu hati dalam menerajui kerajaan negeri selepas kemelut politik yang berlaku. Bermakna kita telah pun bersiap sedia untuk menyatukan hati-hati pemimpin-pemimpin dalam ketiga-tiga parti ini. Sudah tentu selepas ini kita akan berusaha untuk mengubat luka jika ada, dan insya-Allah kita akan memperbaiki apa-apa kelemahan dalam hubungan di antara ketiga-tiga parti ini.
Terdahulu, Datuk Searani yang merupakan adun Kota Tampan mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-14. Istiadat angkat sumpah berlangsung di hadapan Sultan Nazrin di Istana Iskandariah Kuala Kangsar. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi. Adalah saya, Searani bin Muhammad, yang telah dilantik sebagai Menteri Besar Perak, bersumpah, berikrar bahawa sesungguhnya saya pada tiap-tiap masa bila-bila dikehendaki memberi dengan seterusnya nasihat-nasihat saya dalam sesingkat mana dalam daya upaya timbangan saya kepada Yang Maha Mulia Sultan ialah bagi kesempurnaan urusan hal ehwal negeri, dan bahawa tidaklah sekali-kali akan saya sampaikan atau bukakan kepada sesiapa pun sebarang perkara yang akan disampaikan bagi timbangan saya yang sampai ke pengetahuan saya sebagai Menteri Besar, melainkan sebagai yang dikehendaki bagi membolehkan saya menyempurnakan tanggungan-tanggungan saya sebagai Menteri Besar yang di kemudian, ataupun sebanyak mana yang harus dibenarkan dengan jalan khas oleh Yang Maha Mulia Sultan. Pelantikan itu bagi menggantikan adun Cenderia Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang meletak jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-13 selepas gagal mendapat sokongan dalam usul undi percaya majoriti ahli Dewan Negeri. Datuk Searani, 59 tahun, merupakan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri dan ahli politik veteran yang cukup berpengalaman. Sebelum menyertai politik, beliau pernah berkhidmat sebagai guru dan penolong pegawai pendidikan daerah Hulu Perak serta pernah dilantik sebagai setiausaha sulit Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, 5 adun mengangkat sumpah jawatan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak. Mereka ialah Adun Sungai Manik, Datuk Zainal Fadzi Paharuddin, Adun Lintang, Datuk Muhammad Zulkafli Harun, Adun Rungkup, Datuk Syarul Zaman Yahya, Adun Kampung Gajah, Datuk Dr. Wan Nurashikin Wan Nurdin dan Adun Bota Khairul Syahril Muhammad. Datuk Muhammad Zulkafli, Datuk Syahrul Zaman, Datuk Dr. Wan Nurashikin dan Khairul Syahril sebelum ini menjadi exco di bawah pentadbiran Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Manakala Datuk Zainal Fadzi pernah berkhidmat sebagai exco ketika kepimpinan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tidak timbul langsung isu yang menggambarkan bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah hilang kepercayaan atau sokongan majoriti ahli-ahli Parlimen di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Taufiuddin Hassan berkata 25 usul undi tidak percaya dan 2 usul undi percaya yang disenaraikan dalam aturan urusan mesyuarat mengikut Peraturan Mesyuarat 26/1 dan 27/3 bukanlah merupakan sesuatu usul yang perlu disegerakan. Memandangkan tidak ada langsung bentuk yang menggambarkan Yang Amat Berhormat Paguh hilang kepercayaan, kerajaan berpandangan bahawa usul-usul tidak percaya dan juga usul-usul percaya merupakan satu usul yang melibatkan sesuatu yang tertentu dan kepentingan orang ramai. Saya percaya Dewan menganggap itu bukanlah satu perkara yang perlu disegerakan. Oleh sebab itu, usul-usul ini akan kekal di dalam aturan urusan mesyuarat tertakluk kepada Standing Order 14 dan 15. Beliau turut memberi contoh yang mana kerajaan memperoleh sokongan sebulat suara dalam pengundian belanjawan 2021 di Dewan Rakyat. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur tidak menolak dakwaan terdapat unsur rasuah dalam kalangan anggota dan pegawai pasukan gerakan ARM PGA yang bertugas di sempadan Malaysia-Thailand di Padang Besar Perlis. Menurut beliau, siasatan masih berjalan namun beberapa bukti ditemukan membenarkan dakwaan berkenaan. Ada beberapa bukti yang telah kita terima mengatakan berlakunya perkara yang penyelewengan di kalangan pasukan yang bertugas di sana.
So saya tidak malu membuat pengakuan ini sebab daripada mula saya sebutkan tadi bahawa ada masalah yang telah berlarutan sekian lama. 10 jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM juga telah dikerah menggembling tenaga bagi menangani isu penyeludupan di sempadan negara. Sementara itu, Tan Sri Abdul Hamid menyerahkan surat penghargaan kepada 8 pegawai rendah Polis Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur kerana telah menolak wang sogokan dalam operasi judi dalam talian bulan lalu. Beliau turut memberi jaminan memudahkan proses kenaikan pangkat bagi anggota polis yang mengamalkan sikap integriti dalam tugasan. Walaupun isu rasuah bukannya satu isu yang baru, namun ia tetap menjadi agenda utama yang perlu ditangani secara serius dan holistik dalam memacu PDRM ke arah penambahbaikan sivilisasi ini. Hadirin hadirat sekalian, biarpun hanya segelintir warga PDRM yang terlibat dengan perbuatan yang tidak bermoral ini, namun pandangan masyarakat dilihat menyeluruh kepada semua anggota organisasi. Janganlah kerana nilai setitik habis rosak susu seberangnya dan disebabkan seekor kerbau yang membawa lumpur, habis semuanya turut alir. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor menegaskan kerajaan Pulau Pinang tetap perlu membayar caj air mentah dari Sungai Muda yang mengalir ke negeri itu kerana sumber berkenaan perlu sentiasa dipulihara. Beliau berkata kawasan tadahan air di negeri itu perlu dijaga sebaik mungkin bagi memastikan sumber air sentiasa mencukupi bagi bekalan bukan sahaja untuk rakyat Kedah, malah termasuk Perlis dan Pulau Pinang. Tegas Muhammad Sanusi, kerajaan negeri akan tetap menuntut bayaran bekalan air mentah Sungai Muda daripada Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP bagi menampung kos memelihara kawasan tadahan air Ulu Muda. Esok kita alirkan Sungai Muda tu ke tempat lain. Kalau orang kampung saya kata belak sungai, alih sungai tu pergi tempat lain. Hampa nak sedut ayak di mana? Boleh pergi sampai teratur lah kalau mau. Saya kerah orang kampung, boh Pasiak Alang Guni, belak sungai di Pinang Tunggai. Lepas pada Pinang Tunggai, intik kita yang terakhir, lepas tu semua kering. Hampa boleh pergi mengagar ikan. Beliau mengulas kenyataan media PBAPP pada 12 Ogos 2017 yang kembali tular semalam. Kenyataan itu menyebut 8 sebab Pulau Pinang tidak perlu diminta untuk membayar caj air mentah. Antaranya ialah skim air Sungai Muda dibuka secara rasmi oleh Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein pada 9 November 1973. Tidak menyebut mengenai caj air mentah. Tegas Muhammad Sanusi, PBAPP sebagai syarikat perniagaan tidak patut mencampuri urusan kerajaan negeri sedangkan mereka telah membuat keuntungan hasil bekalan air mentah dari Kedah. Ketua Menteri Pulau Pinang pula, Chow Kon Yew dalam reaksinya berkata kerajaan negeri tidak akan membayar caj air mentah kira-kira 50 juta ringgit setahun sebagaimana yang dituntut oleh kerajaan negeri Kedah. Dalam sidang media hari ini, beliau berkata Pulau Pinang menggunakan hak antarabangsa iaitu menggunakan air dari sungai khususnya di bahagian sempadan negeri Pulau Pinang sejajar dengan undang-undang dan hak antarabangsa. Baik, kita beralih ke perkembangan berkaitan COVID-19. Kes jangkitan baharu mencatat angka tertinggi hari ini iaitu 2,234 kes. Menjadikan jumlah kumulatif kes positif 78,499. Manakala 1,112 kes sembuh direkodkan dan 3 kematian dicatat. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.
Baik, rakyat Malaysia kini menantikan ketibaan vaksin COVID-19 setelah kerajaan membuat keputusan untuk mengimport 12.8 juta dos vaksin berkenaan tahun depan. Langkah proaktif yang diambil kerajaan bagi menangani pandemik itu mendapat pujian dan melegakan ramai pihak. Okay, of course kita kena bersyukurlah because compared to nothing, at least there's something. Want to talk about vaksin, macam mana efikasi dia ke apa, we don't know. Tapi we try first. We have to see rather than not having anything, we have something to be thankful for. Inilah satu berita yang rakyat nanti-nanti kan. Pasal apa kita dah terlampau lama dah berkurung tak macam dulu kan. InsyaAllah lah, mudah-mudahan apa yang kerajaan dan pemimpin hari ini dahulukan untuk rakyat menjadi satu usaha yang kami semua sangat setuju sangat. Dengan adanya vaksin yang akan dimasukkan, kami sebagai rakyat Malaysia amat bersyukur sangat-sangat. Amat bersyukur. Memang tidak ada ubat yang penyakit yang tidak diubati. Cuma memakan masa agak cepat ataupun lambat. Saya memang sebagai rakyat Malaysia bangga dengan apa yang disyorkan oleh Perdana Menteri. Sebagai rakyat Malaysia, kita rasa bersyukurlah sebab kita dapat vaksin percuma daripada kerajaan kan, dan boleh memulihkan penyakit banyak-banyak, elak daripada penyakit lah. Sementara itu, keputusan kerajaan untuk mendahulukan pemberian vaksin kepada petugas barisan hadapan turut disokong penuh. I think that's a great idea. You know why? Because they are the most important people. It really makes me cry. They give so much of their life for our people. So they should be looked after the first. That's true. Betul dan betul yang dia betul kerja ni macam ni mesti frontliner dia orang yang mukakan bahaya. They face the dangerous. They the frontliner, those of frontliner facing the dangerous. Tak super kita biasa orang macam nurse, doctor, they are more dangerous than nurse because they're facing the virus. This is a correct way. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mempengerusikan mesyuarat pertama Majlis Pekerjaan Negara NEC yang diadakan secara maya. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memaklumkan menerusi penubuhan NEC, Tan Sri Muhyiddin yakin inisiatif penciptaan pekerjaan yang bermula tahun depan akan menjadi lebih terancang, menyeluruh, bersepadu dan berkesan. Usaha itu akan dipandu pelan strategik penciptaan pekerjaan nasional yang akan dibangunkan kelak. NEC turut dianggotai menteri berkaitan, antaranya Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan serta Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Majlis berkenaan akan turut disertai wakil sektor swasta dan industri yang akan diumumkan kelak dan akan bermesyuarat secara kerap mengikut keperluan semasa. Selain mencapai sasaran mencipta peluang pekerjaan dan menangani pengangguran, penubuhan NEC juga sejajar hasrat kerajaan dalam memastikan pemulihan dan rangsangan ekonomi berjaya dilaksanakan dengan menyeluruh, berpandukan data dan sepadan dengan pemikiran industri semasa. Tiada cadangan mansuhkan ujian penilaian kelas KAFA. Laporannya seketika nanti. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan usul pengurangan peruntukan bagi peluasan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa berjumlah RM45 juta daripada RM81.5 juta seperti yang diperuntukkan dalam Belanjawan 2021. Pindaan yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan dalam kertas pindaan hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka pindaan disetujukan.
terang kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun mengumumkan keputusan usul itu selepas dibahas 6 ahli parlimen, masing-masing 3 daripada Blok Pembangkang dan penyokong kerajaan. Usul itu dicadangkan Timbalan Menteri Keuangan Datuk Abdul Rahim Bakri sebelum giliran perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Ketika sesi perbahasan, Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah berkata perdebatan pihak pembangkang mengenai perkara itu lebih kepada persepsi terhadap Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Padahal perkara dibincangkan adalah Jabatan Komunikasi Komuniti atau JCOM. Jadi kita bercakap tentang satu masa dulu, jasa, masa sekarang dan akan datang ialah JCOM. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka, saya minta pasir putih tengok terjemahan saya, kalau salah tolong betulkan. Bagi mereka yang telah berbuat, pahala dan amal kebajikan untuk mereka. Jadi kita terima kasih kepada semua yang telah berjasa dalam jasa, termasuk 776 orang yang dibuang dengan kejam dan zalim oleh pentadbiran PH. Telah kita jelaskan. Mengulas lanjut, pengujudan JCOM akan mempelbagai peranan semasa agensi di bawah KKMM. Banyak agensi di bawah KKMM ini, dia cuma ada di peringkat kebangsaan dan di peringkat negeri. Contohnya ialah SKMM, MDEC, MINIC, CSM dan FINAS. Tuan Yang di-Pertua, Tuan Pengerusi, ada waktunya sebahagian daripada tugasan dan termasuk memberi kesan kepada sebahagian daripada peruntukan yang disediakan itu tidak sempat dibelanjakan pada masa yang ditetapkan, bukan kerana ketidakpandaian atau kelemahan pegawai-pegawai yang sedia ada, tetapi mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. Mereka memang tak ada foot soldiers di peringkat daerah. SKMM, MDEC, MINIC, CSM, FINAS boleh buat lebih banyak daripada yang telah mereka laksanakan kalau kita boleh mengakar umbikan agensi-agensi ini di peringkat daerah, dan ini antara perkara yang bakal dilakukan oleh JCOM. Baik, tiada cadangan untuk mansuhkan ujian penilaian kelas KAFA UPKK. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Meski terdapat cadangan pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah UPSR, namun sebarang pindaan mengenai peperiksaan lain seumpamanya harus diperhalusi. Kita akan bincang mungkin dalam dua sudut. Satu, sama kita dalaman. Yang kedua, mungkin kita cuba tengok juga pandangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia apabila mereka telah memansuhkan sebagai contoh apa ni UPSR ke apa, atau mungkin mereka akan bincang caranya, kita pun akan tengok kita supaya tindakan-tindakan kita itu nampak kebersamaan dan bersifat menyelesaikan. Setakat ini, pelaksanaan UPKK untuk murid tahun 5 yang ditangguhkan tetap akan dijalankan serentak dengan murid sesi 2021 bila melancarkan aplikasi QR Code MyIslam di Ibu Negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej gambar radar menunjukkan keadaan cuaca hujan dan juga ribut petir didapati berlaku sejak petang tadi melibatkan hampir kesemua negeri-negeri di sekitar utara dan juga di sepanjang barat Semenanjung. Keadaan cuaca hujan bagi kawasan-kawasan di sekitar Lembah Kelang ini kini sudah pun mulai reda, namun hujan dilihat masih lagi berlaku di beberapa daerah di sekitar selatan Kedah dan juga Pulau Pinang, juga di beberapa daerah di sekitar pedalaman Perak, Pahang dan juga Johor. Keadaan cuaca hujan ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti.
Kita lihat pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir juga pada malam ini sedang berlaku di beberapa bahagian di sekitar barat negeri Sabah, termasuklah di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Bagi negeri Sarawak pula, hujan dan ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sekitar pedalaman dan juga di sekitar utara negeri berkenaan. Keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan ini dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke lewat malam nanti. Kita lihat pula keadaan angin di sekitar perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang lebih perlahan, namun keadaan angin di sekitar Laut Cina Selatan ini dilihat masih lagi bergerak dengan kelajuan yang tinggi, iaitu sekitar 30 km sejam. Oleh itu, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi dikekalkan melibatkan kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anugerah Nasyid Malaysia A6 akan dilangsungkan buat pertama kalinya pada 27 Disember ini. Majlis Usahawan Nasyid Malaysia Munsyid percaya penganjuran A6 2020 bakal memantapkan kembali industri nasyid negara sehingga ke peringkat global. Ia sekaligus bakal memberi impak positif terhadap ekonomi negara untuk jangka masa panjang. 11 kategori nasyid bakal dipertanding pada A6 2020 dengan 6 kategori dinilai juri-juri profesional. 3 kategori pula dinilai melalui undian peminat selain 2 kategori anugerah khas juri. Selain itu, 1 kategori melibatkan artis nasyid dari Indonesia, Thailand, Brunei dan Singapura. A6 2020 merupakan langkah awal ke arah penganjuran Festival Nasyid Antarabangsa Malaysia tahun depan. Malaysia jika kita zahirkan sebagai hub kepada perkembangan nasyid dunia, dan insya-Allah yang paling penting di peringkat kami penggiat nasyid kami A6 ini kita akan jadikan titik tolak untuk kita terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti dan kita cuba eksportkan di pasaran dunia sebagaimana yang kita buat hari ini. Tapi saya kira selepas A6 ni kita cuba agresifkan lagi, banyakkan lagi produk-produk ataupun karya-karya berkualiti untuk diekspor. Penganjuran A6 2020 akan memberi manfaat kepada lebih 300 penggiat industri secara langsung dan tidak langsung melibatkan penyanyi, pemuzik dan petugas belakang tabir. Maklumat lanjut mengenai A6 2020 boleh diperoleh di laman sesawang www.a6.my, laman Instagram a6.my dan Facebook Anugerah Nasyid Malaysia. Ya, A6 2020 akan dianjurkan oleh Munsyid dengan sokongan dan kerjasama daripada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM serta Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, penganjuran anugerah tersebut amat signifikan memandangkan industri nasyid Malaysia telah mencapai pelbagai kejayaan membanggakan di peringkat antarabangsa. Justru kerajaan komited untuk terus membantu meningkatkan potensinya. Sebenarnya nasyid Malaysia boleh dianggap zaman keemasan jika boleh digunakan itu ialah tahun 90-an.
Tetapi sekarang sebelum pun COVID-19 dan apalagi dengan COVID-19 ini mereka agak perlahan sikit dan jadi sebab itu kita kena bantu. Dan sebenarnya sesetengah kumpulan nasyid kita ni dah pergi antarabangsa secara bersendirian. Jadi saya bayangkan kalau kerajaan membantu dari segi promosi dan sebagainya, mereka boleh pergi lebih jauh. Dan tanpa kita sedar, dunia sebenarnya menganggap Malaysia sebagai the home of contemporary nasyid. Dan kita harus gunakan kesempatan itu untuk membantu pemain-pemain dalam industri nasyid tempatan. Anam 2020 tidak sekadar mengukur populariti lagu-lagu nasyid. Sebaliknya, ia turut bertindak sebagai permulaan yang baik ke arah penganjuran anugerah nasyid peringkat antarabangsa. Ada dua boleh dikatakan objektif. Ya. Satu, kalau kita terkenal dengan musabakah Al-Quran peringkat antarabangsa, kita nak biarlah kita juga nanti terkenal dengan anugerah nasyid antarabangsa. RTM dipilih selaku penyiar rasmi anugerah berkenaan yang bakal disiarkan secara langsung pada 27 Disember ini jam 9 malam di TV1. Baik, dalam pada itu, bagi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, penganjuran Anam 2020 sangat signifikan dalam usaha memartabatkan industri muzik nasyid. Malaysia pernah menjadi tumpuan dunia dalam industri nasyid kontemporari pada satu ketika dahulu. Saya benar-benar mengharapkan agar industri nasyid Malaysia ini yang mana kita anjurkan Anam 2020 mampu menjadi pemangkin kepada kebangkitan industri nasyid di Malaysia. Mengulas lanjut, beliau tidak menolak kemungkinan penganjuran Anam dimasukkan ke dalam takwim sebagai acara tahunan. Jelas beliau, muzik nasyid ialah cabang kesenian Islam yang turut berperanan dalam mendidik masyarakat. Ia juga salah satu instrumen dakwah berkesan, khususnya bagi generasi muda. Penganjuran Anam 2020 akan menggalakkan penghasilan karya-karya nasyid berkualiti secara berterusan sekaligus menghidangkan masyarakat dengan hiburan yang mendidik jiwa. Ekspor kayu kaya negara dijangka mampu melepasi 20 bilion ringgit tahun ini. Menurut Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, setakat Oktober, komoditi berkenaan mencatatkan nilai ekspor 17.8 bilion ringgit. Beliau berkata Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC memperuntukkan 5.4 juta ringgit untuk program bantuan import, selain 2.8 juta ringgit bagi insentif kewangan untuk pembelian mesin pada 2021. Ini berbanding 2.56 juta ringgit yang disalurkan kepada 81 syarikat tahun ini. Usaha merancakkan pasaran antarabangsa dalam sektor perkayuan di bawah program pembangunan dan pemerkasaan industri Bumiputra akan dilaksanakan dengan MTC bersama Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Jabatan Perangkaan Malaysia hari ini menerbitkan laporan kedua bagi indikator matlamat pembangunan mampan SDG Malaysia 2019. Prestasi SDG 2019 itu dilihat menunjukkan prestasi lebih baik berdasarkan 17 matlamat yang ditetapkan. 17 matlamat itu bertunjangkan kepada 5 bidang tumpuan meliputi kemajuan masyarakat, penjagaan bumi, kemakmuran, keamanan dan kerjasama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Sri Mustafa Mohamad berkata, kemajuan SDG Malaysia diukur berdasarkan pencapaian 108 petunjuk statistik. Di antara perkara yang menunjukkan kemajuan pencapaian positif adalah di bawah bidang tumpuan kemajuan masyarakat
di mana peratusan isi rumah yang hidup di bawah paras kemiskinan nasional telah bertambah baik kepada 5.6% pada tahun 2019 berbanding 7.6% pada tahun 2016. Laporan SDG Malaysia 2019 mengandungi 128 indikator tersedia yang menunjukkan kemajuan negara dalam mencapai Agenda 2030. Namun, Datuk Seri Mustafa menjangkakan tahun ini prestasi SDG terjejas akibat COVID-19 seperti negara-negara lain. Beliau berkata demikian secara maya dalam majlis pelancaran laporan indikator SDG Malaysia 2019. Laporan tersebut diterbitkan dalam dua bahasa, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris. Sempena pelancaran laporan tersebut juga, dua sesi webinar bertajuk Pembangunan Mapan Harapan Generasi Masa Depan dan 2030 Agenda Bridging the Nations for a Better Global Sustainability diadakan. Sesi membincangkan isu berkaitan SDG itu dianggotai panel tempatan dan antarabangsa. Beralih perkembangan sukan tempatan, bakat luar biasa yang dimiliki pemain muda Anas Nadawi telah mencuri tumpuan Akademi Bola Sepak di Sepanyol sekaligus terpilih mentai institusi berkenaan. Akademi The Next Generation Sport TNGS yang berpenggalan di Valencia sebelum ini juga pernah membawa masuk beberapa pemain bola sepak muda negara yang berasal di kelab-kelab luar negara. Bakat Anas mula dicungkil menerusi projek Yaku ASEAN Dream sebelum dibawa masuk ke akademi tersebut bersama abangnya Amar Makruf. Anas dan Amar telah terpilih daripada 30 orang yang diambil dari seluruh dunia. Mereka kemudian akan menjalani latihan selama beberapa bulan sebelum berpeluang menyertai pasukan yang beraksi di Liga Division 2 dan 4 di Sepanyol. Sebelum ini, Anas merupakan salah seorang peserta yang mewakili Malaysia ke Yaku ASEAN Dream Project ADP 2019 Jepun dan pernah menjalani latihan bersama klub Cerezo Osaka di Jepun. Kerajaan Johor menjagakan semua 39 venue sukan Malaysia SUKMA termasuk 13 venue baru akan mula digunakan secara menyeluruh menyerang Januari atau awal Februari 2021. Ia akan membolehkan penganjuran sukan bertaraf negeri diadakan di setiap venue baru dan yang dinaik taraf. Esko Pelancongan Belia dan Sukan Dato' On Hafiz Ghazi berkata, selain atlet, venue-venue tersebut juga akan dibuka kepada orang ramai untuk merasai infrastruktur bertaraf antarabangsa termasuk pusat akuatik dan velodrome. Pada masa sama, melalui Majlis Sukan Negeri Johor, kita akan melaksanakan kejohanan. Contohnya MSSD, olahraga kita buat kat kompleks olahraga. Kejohanan rugby kita buat kat kompleks rugby kita. Ya, lepas tu kita punya aquatic center, velodrome. Semuanya akan ada program-program yang disusun rapi oleh Majlis Sukan Negeri Johor. Dah ada perancangan. Pada masa sama, atlet-atlet kita boleh pakai venue-venue ini untuk sesi-sesi latihan mereka. Ditanya mengenai penerimaan atlet dan jurulatih mengenai penundaan penganjuran SUKMA yang dijadualkan pada tahun 2022, beliau berkata masing-masing menerimanya dengan berat hati tetapi memahami situasi yang sedang dihadapi ketika ini. Beliau juga menantikan keputusan mesyuarat teknikal SUKMA membabitkan had umur atlet yang akan bertanding pada edisi 2022 nanti. Sekian sahaja berita sukan untuk hari ini. Kembali semula bersama Faris dan Hazel. Seorang kanak-kanak lelaki 12 tahun mengalami detik cemas apabila dia terbang di bawah layang-layang gergasi di Semarang, Indonesia. Selama beberapa saat berada di udara, tali penyambung layang-layang berkenaan putus lalu dia terjatuh ke atas tanah. Mangsa dikejarkan ke hospital dan terpaksa menjalani 2 pembedahan selepas patah beberapa tulang. Ini pula video TikTok yang tular baru-baru ini. Tindakan seorang pemuda menari dengan lagu sebuah iklan syarikat beras membawa tuah kepadanya. Manakan tidak, idea kreatif itu akhirnya membawa tuah kepadanya apabila mendapat bekalan beras daripada syarikat berkenaan.
Seorang ahli politik Namibia yang memenangi pilihan raya negara itu kerana mempunyai nama yang sama seperti diktator terkenal Jerman Adolf Hitler. Adolf Unona memberitahu bahawa dia tidak ada kaitan dengan ideologi Nazi dan namanya itu diberi sendiri oleh ayahnya tanpa mengetahui kejadian yang menimpa dunia di sebalik nama terbabit. Baik, prihatin dengan kebajikan artis veteran yang terkesan berikutan perintah kawalan pergerakan, Yayasan Khalas tampil memberi bantuan keperluan makanan asas kepada 35 artis. Menurut pengasas Yayasan Khalas, Khalizah Alihan, agihan sumbangan tersebut adalah hasil kerjasama dengan Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia, PKVM. Apa yang Khalizah bagi hari ini, setahu Khalizah belum dia punya list ada lagi. InsyaAllah untuk kali ketiga kami membantu Persatuan Veteran, kami akan buat dengan skala yang lebih besar daripada apa yang ada pada hari inilah. Kami akan bantu insyaAllah semua list yang ada dalam persatuan inilah. Kadang-kadang saya sendiri sebagai presiden pun kalau ada yang menelpon saya sampai contoh kata contoh tengah nak masak tu bukan nak masak apa nak goreng telur je, tiba-tiba gas habis, dia orang tak ada duit, jadi saya terkesan. Jadi kami JK walaupun saya sendiri kalau ada apa yang boleh kita bantu seterusnya, terus menerus kalau diorang buat panggilan. Dan saya juga sebagai presiden juga membantu ahli-ahli kita sekiranya ada kecemasan. Maklumlah ada yang tua-tua ni macam-macam penyakit ada. Kadang-kadang dia ni artis ni ada yang bersendirian, tak ada keluarga apa semua, dalam keadaan yang agak sakit. Jadi mereka menghubungi saya lah untuk hantar ke hospital ke apa untuk susulan punya rawatan ke. Antara artis yang menerima bantuan ialah Sofia Ibrahim, Ramli Saleh, Azna Hamid, S. Rohani, Emma Akma dan K. Maria. Tapi saya kalau boleh, saya akan cuba lagi meminta dana pada sesiapa yang kalau boleh menolong hati-hati veteran kita. Pasal PKP ni memang syuting saya pun tergedala. Sampai sekarang tak habis lagi. Jadi yang lain-lain tu yang nak menyanyi apa semua tak boleh menyanyi. Tak boleh nak buat function apa-apa kan. So terpaksalah. Jadi kalau kita tak tolong sesama sendiri, siapa lagi nak tolong? Harapan kami begitu besar sekiranya ada NGO yang lain dapat membantu persatuan kami. Sebab persatuan kami, ahli-ahli kami tidak terdaya bekerja. Sudah sampai umur 70, 80, ada menyangkut 90. Dan banyak yang sedang sakit dan menderita. Jadi cara beginilah NGO yang berkemampuan membantu kami. Baik, paparan itu menutup berita perdana edisi 10 Disember. Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian atau e-Census dilanjutkan sehingga 21 Disember ini. Ya, tunaikan tanggungjawab anda demi Malaysia tercinta. Layari www.mycensus.gov.my. Baik, sama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.